Hai. Sekarang kat mana? Sekolah Uzma. So pagi dah siap dah. Lepas tu kat kamak lagi. So tengoklah macam mana kat atas stage ni. Jangan menggelopoh dah. Peneman hari ni. Setia menunggu. Ambil kan? Tak, ni kau nak tiap kat kau tadi. Ha? Ejen tak masuk lah ini kampung. Ini picit. Nur Hayati Kamar Zaman adalah pengarah Sendai Tinggi. Ya, saya. Pengarah. Ui, suara sudah menunjukkan ketegasan. Ramai di antara lelaki dan wanita yang mendengar ini nak mendengarkan daripada perspektif seorang anak melalui proses kehidupan itu. Ceritakan sikit. Masa mula-mula saya ambil Sendai Tinggi, sebenarnya waktu tu Sendai Tinggi kecil lagi. Kami pun ada office dekat dekat Kelang MPK, kecil sangat, saya rasa suku daripada stage ni. Dan di mana waktu tu saya kerja sebagai customer service. Daripada awal, masa saya kecil sekalipun, walaupun mak saya bukan usahawan, tapi dia memang sangat garang lah. Daripada kecil saya dah kena jaga adik. Waktu tu saya ingat lagi, umur saya 6 tahun. So bila mak saya pergi Nur Getah, dia akan sediakan satu pangkin tau. So saya akan bawa adik saya lah. Sebab zaman dulu memang susah lah. Bila kita dah biasa susah, macam saya dah feel daripada kecil, saya pun tak, macam mana saya pun boleh ingat kan, bagi saya umur yang muda, kita masih boleh ingat. Waktu tu bila kami ada ayam sendiri, sebab waktu tu barulah boleh merasa makan nasi telur ayam. Kalau tidak hari-hari pun kita tahu makan nasi kosong, ulam lah apa saja kan. So telur sebiji tu kami akan share 5 orang tau, masuk mak ayah, adik-adik 3 orang share untuk 1 biji. So setiap kali sebulan tu saya sendiri sebagai anak kecil kan bercakap dengan mak bila kita boleh makan ikan? Sebab tak pernah tahu ayam. Tak pernah rasa ayam. So bapak saya, dia pernah hutang. Bila cerita saya rasa sedih pun ada, anak saya tak rasa tentang momen tu. Beli sardin tu hutang. Beli sardin kecil hutang. Dan dari situlah pengalaman tu terbina sebetulnya. Dan didikan dia tetap sama. Dia kena jaga adik. So bila dah besar, kena defend keluarga. Untuk pengetahuan anda, inilah kali pertama dalam sejarah mereka diletakkan berdua dalam siaran langsung. Satu soalan yang saya nak tanya kepada Yati, melihatkan ibu melalui proses itu, bila masanya timbul keyakinan untuk menerjunkan diri dalam bidang keusahawanan? Kalau tanya saya personally, saya masa saya belajar, saya tak ambil course ni, saya ambil engineering. So ambil engineering? So memang lain lah sebenarnya bidang tu. Ya, ya. Kuncinya ialah sebab bila mak saya susah kan, saya dah biasa hidup susah. Bagi saya susah tu biasa. Jadi bila gue tengok budak senang, saya rasa pelik. Senang sangat hidup dia, pelik. So bila mak saya kata dia nak buka syarikat sekian, masa tu saya duduk asrama, saya ingat lagi. Lepas tu dia kata dia ada satu formula. Formula ni sebenarnya daripada zaman dia duduk dekat hutan lagi lah, dekat Pahang tu. So dia nak pasarkan. Bermula daripada satu produk. Kuncinya sebab nak jual kecil-kecilan. Sebab mak saya memang daripada muda dia suka buat part time. Apa yang boleh dijual, dijual. Semua dia nak jual. So daripada formula tu dia kata dia nak jual kecil-kecilan daripada kawan je. So bila produk tu masuk, mak saya dapat satu offer. Dia kata, saya nak beli you punya company, you punya brand, you punya all of the products, tapi I nak beli 1 million. Waktu tu 1 million, 8 million. Waktu tu, mak telefon terus, mak dapat good news ni. Berapa? Dia kata dia nak jual. Tu saya kata, kalau orang tu willing untuk beli, kenapa? Maksudnya produk tu ada potensi. Daripada situlah, bila saya dah mula further study, kebetulan Sendai Tinggi waktu tu mula bertapak dekat MPK lah, saya masa study waktu tu. Dan dia ada krisis. Biasalah macam mak saya kata, dia pun sekolah tak tinggi, management dia susah. Waktu tu baru saya switch course, saya ambil business admin lah. Walaupun saya tak suka account, saya terus terang, saya tak suka business, saya tak suka beauty. Lepas tu mak saya kata apa? Pengakuan. Nak cerita sikit Cik Nizam. Minta maaf nak cakap, anak saya ni feminin kan? Cik. Nak cerita, saya ni garang. Anak saya ni dulu dia ni tomboy. Ya. Dia tak nampak Tak nampak kan? Saya kata Yati jadi perempuan ni seronok. Saya kata pakaian dia seluar track shirt, rambut tak suka sikat. Tapi sekarang bukan setakat sikat, dia boleh ajar you all tudung, bulu mata, bapak mata semua dia boleh. Tak ada lah semua. So, daripada tak minat tau. Kenapa saya paksa diri untuk minat? Macam adik saya tanya, Kak Yati, macam mana Kak Yati ambil bisnes? Kak Yati minat ke? Saya kata, saya tak minat. Tapi saya buat atas dasar amanah.
Bila mak saya kata tak ada siapa lagi nak buat, mak tak pandai. Saya kata terus saya tak minat, saya kata benda-benda beauty, saya memang keras benda tu. So saya paksa diri. Atas dasar saya buat korban pertama kerana mak saya lah. Saya cita-cita besar Yati, mak nak buat kilang. Itu Mak tak tahan tu. takut buat kilang sebab orang tiru kita punya formula ataupun orang letak bahan yang berbahaya, habis rosak nama kita. Modal berapa mak? Kilang yang sepatutnya 2 juta, saya bagi modal 11,000. Pandai-pandai lah aku nak hidup ni. Berapa? 11,000 dia bagi. Saya bagi 11,000. Untuk Bajet 2 juta. Innalillah. Habis mak buat sendiri tinggi modal 400 boleh berjaya. Takkan kau tak boleh 11,000 tu banyak tau. 11,000 saja. 11,000. Masa ni memang dia bagi peruntukan 11,000 je. Dia kata kau pada pandai lah. Memang betul. Mama ada 11,000 je, kau pada pandai lah buat kilang. Saya lah punya waktu tu macam mana akal. So waktu tu first thing yang saya beli ialah mesin untuk inject. Saya cari store. So waktu tu saya buat dengan sambil saya lah, cari store kan. Start daripada situ. Kemudian dari situ saya apply dengan bank apa semua untuk cari kilang yang strategik dekat lokasi semua. Tapi first thing saya kena belajar lah dulu proses untuk JMP. Benda tu tak mudah. Dan tak ramai sebenarnya company lokal yang ada GMP, Good Manufacturing Practice, yang mana Sdn Tinggi juga dia ada OEM, yang mana kami boleh buat untuk brand lain. Sdn Tinggi ni dia naik, saya daripada mulut ke mulut. Saya boleh jumpa customer, saya sebenarnya sangat-sangat rasa teruja, bersyukur tau. Kita tak tahu apa yang ada dalam tu, tapi Allah bagi syifa efek saja pada produk tu. Boleh jumpa kan, dia kata orang tu makan tu sembuh itu, sembuh ini. Siapa terfikir? Saya boleh imbas balik, siapalah terfikir mak saya ni duduk kat Ulu Bendul entah mana, tiba-tiba jual barang, orang nak beli berkesan. Sebenarnya bukan semata-mata kerja manusia, saya kata perantaraan je. So tugas saya cuba untuk memastikan dan juga mengukuhkan apa yang mak saya dah buat lah. Dunia sekarang tidak macam dulu. Sekarang senang lenang. Bagaimana dengan anak cucu-cucu? Bagaimana kita mendidik nak melahirkan usahawan yang keluar-keluar saja handphone, WhatsApp. Bagaimana kita melahirkan? Your problem will be children, anak-anak kita. Bila cakap pasal generasi sekarang, terus terang sebab mak saya ada anak kecil yang mana beza setahun dengan saya. Kira saing. Saya nak kecil, dia nak kecil. Memang niat nak bersaing ke? Memang dia nak saing. So bila saya nampak memang terus terang memang susah. Even bila mak saya mendidik adik-adik saya yang memang dia selalu bandingkan kenapa Yati dulu senang nak cakap, kenapa yang ni sekian. So saya cakap, mak zaman sekarang dah lain. Dia orang tak duduk hutan mak macam Yati. Saya hari-hari buka mata celik nampak burung, nampak pokok nangka, nampak pokok ubi. Dia celik mata Instagram. Budak sekarang. Yelah. So saya bila tengok mak saya struggle, saya tengok anak saya berdua pun masalah juga ni saya kata. So sebagai parent, macam saya kata dah, kita buat research. Balik-balik saya boleh advice lah. Kalau mak saya terus terang, dia sangat-sangat hardcore. Bila dia rasa tak boleh ni je, dia confirm nanti dia hantar pondok. Memang betul, dia hantar pondok. Sekarang, bila kita tegar, dia nak juga tau. So apa yang saya learn, bila kita bagi, dia kena ada time. Dan kita tengok dia bukan kena main game, so benda lesson. So bila dia pergi kat luar, bila budak-budak lain sibuk, berebut, bergaduh, benda gadget, dia tak heran. So dari situ, so dia ada time untuk belajar. So make sure kalau dia exam ada sekian, disiplin, ada dia kena tahu. Sebab anak saya sendiri, kawan tanya, dia terus terang, dia makan Google sendiri, dia type sendiri, dia Google. So dia dah tahu tau. So bila dia cakap pasal world kat luar pun, dia tak heran. Saya tak nak nanti dia, tapi kita kena bataskan jugalah. Sebab tu macam Mak kata, agama pun kena ajar. Sebab baru dia tahu beza tau. Kalau tak, dia tak tahu. Sebagai mereka yang berhadapan dengan dunia realiti dan bakal melihat perkembangan yang berbeza barangkali dengan dunia yang serba canggih ini, apakah nasihat yang diberikan kepada para usahawan kita? Kesimpulan? Pendapat saya bagi orang yang nak menjadi usahawan, sebab dunia teknologi sekarang kita punya penerimaan orang kita dah berbeza. Kalau tengok sekarang dunia online sangat-sangat mencabar dan banyak orang kita Bumi Putra yang mula buat bisnes melalui dunia online. Berbeza dengan dunia zaman mak saya. Dulu kita menjual melalui online, orang kita tak percaya tau. Dulu masa lecturer cakap one day people will buy online. Kita tak trust tau. Kita punya trend dulu mesti tengok depan mata, seketol baru beli. Tapi sekarang tak. Kau post sebagai cantik, putih-putih sudah kelepuk orang beli. Tapi benda tu work cakap kemudian yang penting hot. Yang penting orang tu pakai, yang penting orang ni pakai. So kita ambil advantage ni sebagai untuk orang baru mula bisnes, jadikan dia sebagai base untuk kita mulakan perniagaan. Tanpa kos yang tinggi, tanpa memerlukan kita ada pekerja ataupun sewa. Tapi perlu diingat, usahawan ialah dia perlu kreatif dan walaupun dia ada kos marketing, tetapi dia punya kepala otak tu kena sentiasa
sentiasa fikir dari sudut marketing. Baru produk tu akan berjaya. Bermula daripada benda yang sangat-sangat simple, mungkin jual karipap melalui online, bunyi macam funny kan, tapi orang jual goreng pisang melalui online. Benda tu dah reality tau, dah banyak orang jual COD dan sebagainya. Bermula daripada teknologi lah. So saya, bagi pendapat saya, walaupun umur saya 30 plus, kita kena faham market orang muda. Sebab orang yang muda dia akan pergi ke season juga, dan market tu yang kita kena tap. Dan seiring tu juga sebenarnya Sendai Tinggi cuba develop produk yang kata semua market, baik usia-usia masa mak saya, usia untuk masa akan datang, usia-usia saya. Sebab setiap generasi tu dia punya periman tak sama. Contoh macam budak zaman sekarang dengar lagu Isabella, apa Isabella? Cuba kalau kata wah leleh sangat dah. Itu perbezaan dia. So bagi saya teknologi tu penting lah, dan kita kena adapt, especially kalau kita nak jadi usahawan. Kesimpulan dari Puan Rozita pula, silakan. Saya melihat usahawan atau peniaga yang nampak akan datang ialah pertama sekali ialah sektor pemakanan, kafe contohnya, ataupun dan saya melihat agriculture akan datang. Tak mustahil akan menjadikan sumber kewangan ataupun senang nak dapat duit sebagai usahawan. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih, tepuk tangan kepada kedua mereka. Right? Dan silakan. Dah habis, Mak nak kata apa tak untuk viewers? Pertama kali orang jatuh, dia tutup saya tutup dia. So Mak ni dia kalau cakap macam viewer macam ni dia kekok tau, tapi suruh dia cakap kat stage, bagi mic kat dia, nanti dia tak nak berhenti cakap. Jom, lepas ni kita nak makan.